Orang muda mengucapkan selamat menyambut Hari Raya minggu depan tiba. Tiba Sempat dengar ucapan pengumuman tarikh raya itu, so saya yakin semua dah mula buat persiapan. Manakala waktu PKP hari itu kita sempat raya Aidilfitri kan. So ramai akan ambil peluang ini untuk kembali bersama dengan keluarga. habislah jam jalan. Ya, tapi malam ini Faiz, apa kita nak bincangkan semalam kesuburan ya hari ini. Hari ini kita bright sikit, kita kembali ke topik ekonomi, iaitu kita akan bercakap ekonomi kita okey ke guys? Kan Irfan? Ya betul. Dan malam ini bersama dengan kami di studio ialah Tuan Syahid Adnan yang merupakan Ketua Pemuda Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan dan juga merupakan ahli Dewan Tertinggi Ikatan Malaysia Sabatan Keterangan Muda. Dan di awal ini mungkin sedikit pengenalan. So kira pernah dengar Ikatan dalam Pilihan Raya Umum ke-14 kan? Apa tinggal lagi siapakah sebenarnya pemuda Ikatan ini? Silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Untuk memulakan bicara pada malam ini, saya ingin mulakan dengan pengenalan Parti Ikatan lah. Saya merupakan Ketua Pemuda Parti Ikatan Bangsa Malaysia. Kita merupakan sebuah parti yang ditubuhkan berdasarkan aspirasi kita. Aspirasi kita adalah kepada bapa Malaysia, bapa kemerdekaan negara kita, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan juga kita mengambil semangat kemerdekaan negara tahun 1957. Itu adalah visi dan misi parti kita. Parti kita juga merupakan parti berbilang kaum. Kita, keanggotaan parti kita daripada kaum Melayu, Cina, India dan juga tanpa mengira agama. Dan parti kita merupakan parti yang memberikan tempat lah kepada anak-anak muda berbagai kaum untuk menyuarakan hak-hak mereka dengan berlandaskan perlembagaan persekutuan. Yang itu kita tak boleh usik lah, perlembagaan persekutuan dan juga kontrak sosial. Jadi majoriti parti kita sebenarnya lebih 60% adalah orang muda. Dan saya sebagai Ketua Pemuda bersyukur kerana kita diberikan tempat sebenarnya dalam parti untuk menyuarakan pendapat-pendapat kita. Ya, dalam masa yang singkat, sebab ramai sangat dah hari ini yang mengatakan bahawa parti kami membawa aspirasi anak muda, tapi sejauh mana kebenaran itu? Saya bagi ruang 30 saat kepada Tuan Syahid untuk menyatakan kepada belia kita apakah yang disebut sebagai membawa aspirasi belia, khusus dalam topik kita malam ini soal ekonomi. So sangat berat, sangat penting, sangat peribadi dan semua orang tertanya-tanya sekiranya ada PRU nanti apakah yang akan dibawa, perubahan yang akan dibawa dalam kerajaan seterusnya. Betul. Jadi apabila kita katakan bahawa parti itu membawa aspirasi anak muda, kita kena zahirkan parti itu. Dan contoh terdekat adalah parti kita. Parti kita, kepimpinan parti kita, Presiden saya Tan Sri Kadir Shafazli, dia memberikan ruang dan peluang kepada anak muda lah untuk membawa aspirasi anak muda. Peranan dan tanggungjawab kita ketengahkan agar anak muda ni diberikan tempat dan peranan, tak kira dalam politik, dalam sektor profesional ataupun dalam perniagaan. Jadi kita perlu ketengahkan role kita sebagai anak muda. Dalam isu ekonomi, apa beza pembawaan ikatan berbanding dengan parti-parti yang lain? Dalam isu ekonomi ni kita membawa beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan isu pengangguran. Saya akan kupas sebentar lagi. Kita juga membawa isu cukai, tax. Yang kita lihat dua perkara ini merupakan perkara yang hangat diperkatakan oleh anak muda. Okey, baik Cik Syahid, Tuan Syahid, maaf saya. Aspirasi yang sangat baik itu membawa aspirasi anak muda, dan kita melihat pada hari ini situasi dia ialah ekonomi. Dikatakan anak muda ini penggerak ekonomi. Namun jika masih lagi dihantui dengan pengangguran, masalah kewangan peribadi, bagaimana nak yakinkan khususnya kenyataan itu anak muda sebenarnya memang penggerak ekonomi? Baiklah, dari sudut pengangguran, saya nak sentuh sikit mengenai statistik lah. Pada bulan ini sebenarnya statistik menunjukkan bahawa kadar pengangguran di negara kita adalah antara yang tertinggi. So sebanyak 5.3%. Kadar pengangguran ini adalah tertinggi dalam tempoh 34 tahun. Bermakna ini membawa kita kembali ke tahun 1986. Pada waktu itu kadar pengangguran adalah lebih kurang 7.4%. Jadi kadar pengangguran selepas dalam tempoh COVID-19 ini bermaksud pengangguran sekarang melepasi pengangguran ketika negara berhadapan dengan masalah
ekonomi Asia pada tahun 98. Pada ketika itu kadar pengangguran lebih kurang 4%. Dan juga kadar pengangguran melepasi kadar pengangguran ketika kita berada dalam kelembapan ekonomi dunia. Harga minyak jatuh pada ketika itu pada tahun 2003. Pada ketika itu juga 4.1%. Jadi apabila ini terjadi, kadar pengangguran yang tinggi, ianya melibatkan ramai anak muda yang terpaksa menganggur, lebih kurang 800,000 yang sekarang menganggur, rakyat Malaysia, dan saya kira lebih kurang 70% adalah anak muda lah yang baru grad, yang baru keluar daripada universiti. Dan keadaan ini sebenarnya agak membimbangkan lah. Okey, setuju tak sebenarnya golongan belia ni dikira paling terjejas sebab mereka ni adalah kelompok pertama yang orang kata diberhentikan, yang diberhentikan berbanding kelompok-kelompok yang sudah berumah tangga. Lepas tu itu satu kelompok pertama. Mereka juga adalah kelompok akhir yang dibayar gaji. Jadi bila situasi itu berlaku, menyebabkan pengangguran itu seolah-olah bukan kita nak tapi kena lalu juga. Dari sudut itu sebenarnya kerajaan sekarang, kerajaan Perikatan Nasional, kita membawakan satu program di bawah program penjana ni. Program ini dinamakan program pekerja dan majikan, di mana kerajaan sebenarnya memberikan insentif kepada majikan untuk tidak membuang pekerja dan juga untuk meneruskan perniagaan mereka. Jadi contohnya kepada anak muda, majikan tidak akan memberhentikan mereka dan akan diberi insentif sebanyak RM800 lah setiap orang untuk mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Jadi dengan cara itu kerajaan sebenarnya menyelamatkan perniagaan itu sendiri dan pada yang sama menyelamatkan anak muda daripada menjadi penganggur. Jadi dia ada kerja. Subsidi ini diberikan kepada majikan untuk kedua-dua pihak lah, majikan dan juga pekerja. Saya tak nafikan usaha kerajaan. Memang kalau bawah penjana tu ada banyak sangat program yang akan dibahaskan di panjang dalam parlimen nanti. Tapi tinggal lagi pilihan itu adalah pada majikan. Dan majikan ni seperti mana Fahim sebut nanti, orang yang pertama yang akan terkesan adalah orang belia juga. So walaupun ada intervensi daripada kerajaan, tapi masih lagi, bukanlah istilah dimangsakan ya, tapi istilahnya yang akan paling pertama terjejas adalah belia. So macam mana nak berhadapan dengan situasi sedemikian? Untuk berhadapan dengan situasi macam tu, sebenarnya belia perlu mempersiapkan diri kita sebenarnya. So kerajaan juga memperkenalkan satu program di bawah penjana, iaitu program ini memberikan kursus dan latihan. Dan ini melibatkan peruntukan sebanyak 2 bilion untuk lebih kurang 200,000 anak muda. Program ini sebenarnya untuk memberikan latihan dan juga kemahiran kepada anak muda untuk mereka masuk ke dalam institusi-institusi yang terpilih. Contohnya, kalau kita nak bekerja sebagai chef, kita sebagai belia yang sudah tamat pendidikan tinggi, kita boleh apply untuk program tersebut ke institusi-institusi untuk belajar masak. Kalau kita nak buka kedai jahit contohnya, kita boleh apply untuk kita mendapatkan kemahiran tersebut. Maknanya suka untuk saya highlight di sini ialah adakah universiti itu dikira satu institusi yang tidak relevan, kerana nampaknya lebih banyak kita untuk menggunakan kursus-kursus yang lebih praktikal. Adakah kursus-kursus hands on macam jurutera, engineering, medik, seolah-olah sia-sia je aku belajar semua. Sisi kemahiran itu lebih penting, bukan ijazah itu. Itu isu besar tu isu. Soalan yang bagus. So program yang saya sebutkan tadi, yang tu programnya ke arah kemahiran. Tapi pada masa yang sama untuk mereka yang lepasan universiti contohnya, mereka yang mahu bekerja profesional di pejabat-pejabat. Program ini termasuklah program untuk kita berkomunikasi dengan baik contohnya. Untuk anak muda belajar cara untuk buat presentation, buat report. Jadi program-program ini tidak tertumpu kepada kemahiran sahaja. Ia lebih juga kepada self improvement. Jadi dengan cara ini anak muda sebelum masuk ke alam pekerjaan, antara habis lepasan universiti, mereka boleh belajar tentang cara-cara buat report dengan baik, cara-cara untuk buat slide presentation dengan baik. Jadi ini satu pada saya advantage lah kepada anak muda. Terus lagi maknanya memang kena ada CJ kemahiran. Maknanya ijazah tu tak cukup. Dia bukan CJ kemahiran, dia lebih kepada self enrichment. Okey. Baik, kita berehat seketika untuk terus bincangkan tentang ekonomi belia kita ni. Ekonomi kita okey ke guys? Berehat seketika, kembali bersama saya Irfan Faruqi dan Faiz, sebentar saya lagi semuanya di Darah Muda.
Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA adalah satu daripada inisiatif kerajaan untuk menjana ekonomi negara. PENJANA, strategi keempat pelan pemulihan ekonomi jangka pendek negara dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Bertemakan Bersama Menjana Ekonomi, ia membabitkan 3 teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit akan dilaksanakan di bawah PENJANA. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.